menonton televisyen. Sebab tu kitab ni kitab contemporary baru ni. Ini bukan kitab lama ni. Zaman dulu mana ada televisyen. Nah, menonton televisyen dan lain-lain. Jika melakukan hal-hal tersebut ketika berpuasa, hukumnya adalah makruh dan disunatkan jika ingin menggunakan minyak wangi, waktunya adalah sebelum fajar atau setelah terbenamnya matahari. Jangan waktu setelah fajar, hukumnya makruh. Nah, bersiwak setelah zawal, azan zuhur. Sebelum tu tidak mengapa. Ini namanya siwak. Ini namanya siwak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى الروح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وبالخصوص إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن إسماعيل حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن عدروس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat pada Allah dapat juga hadir walaupun saya sudah lambat, sangat lambat, 1 jam 10 minit. Hari ini Masya Allah, daripada pagi, kemudian tengah hari, kemudian petang, semua full dengan program. Pukul 10 tadi mata saya mengantuk sangat. Pukul 10 saya pun letaklah headset sebelah kanan, sebelah kirinya badan saya, atas katil. Dah set dah pukul 10. Pukul 9.50 dia mengantuk sangat. Set dah pukul 10. Satu lagi 10 lebih. Dalam 10 lah. Masya Allah, dua-dua tak sedar. Sampailah Ustaz Khairul telefon. Masya Allah, itu sudah pukul 11.30 dah. Mohon maaf semua. Mudah-mudahan siapa yang sabar menunggu ni, Allah akan bagikan ganjaran insya-Allah. Dalam mengaji ni memang kita perlukan ilmu. Tapi jangan lupa ada 2 perkara yang kita tuntut ketika mengaji ilmu. Yang pertama memang kita mengaji ilmu, kita nak dapatkan ilmu. Yang kedua namanya madad. Yang ketiga namanya nazarah. Madad ilmu insya-Allah datang daripada Allah. Madad juga datang daripada Allah. Asbab kita melihat orang-orang yang salih. Asbab madad itu ialah pertolongan rohani daripada Allah. Tapi satu lagi, ini kena datang daripada guru. Namanya nazarah. Nazarah ni pandangan kasih sayang, belas kasihan daripada guru kepada anak murid. Sebab itu tidak pelik. Kadang-kadang anak murid tak mengaji pun tapi khidmat dengan guru. Akhirnya mereka jadi orang yang terkedepan setelah kewafatan gurunya. Itulah yang berlaku kepada anak murid kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Guru kepada Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Disebut Al-Attas sebab bersin. Kenapa? Sebab Allah tunjukkan kewalian beliau bersin ketika dalam perut mak dia. Ketika dalam perut mak dia, dia sneezing, bersin dalam ni. Ulama waktu itu tengok, hebat budak ni nanti akan jadi seorang yang besar di kemudian hari. Memang betul. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Ratib beliau yang paling terkenal adalah Ratib
Attas. Ini sangat bagus untuk orang yang kena sihir, rumah yang mungkin ada penunggu. Nah, bagus dibacakan. Nanti saya tunjukkan kemudian. Beliau ada anak murid yang bernama Syekh Abdullah Al-Barras. Syekh Abdullah Al-Barras yang selalu khidmat beliau. Beliau itu kerana selalu sangat khidmat, akhirnya mendapat nazrah guru dia, pandangan kasih sayang guru dia. Dan beliau jadi orang yang terkemuka selepas itu. Syekh Abdullah Al-Barras. Sama yang berlaku kepada anak murid Tok Kenali. Saya tak ingat nama beliau. Kalau Tok Kenali datang, beliaulah yang bawa air, waktu itu tempayan, dicedok air dalam tempayan, beliaulah yang basuh bagi air dekat kakinya, dan beliaulah serve air dengan tok gurunya. Meninggal tok guru beliau, Tok Kenali, beliau yang replace tempat beliau, nazarah, sebab pandangan kasih sayang guru. Kisah yang saya betul-betul terkesan, yang betul-betul dekat dengan saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Beliau cerita, guru beliau, iaitu As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi. Semua orang kenal As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi. Beliau katanya, waktu mengaji lebih kurang juga dengan pelajar-pelajar lain. Nak kata excellent tu lebih kurang juga. Common, biasa-biasa sahaja. Apa yang menyebabkan lebih beliau daripada orang lain? Guru beliau ada bapa As-Sayyid Muhammad Alawi, As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi, guru Ustaz Syekh Fahmi. Syekh Fahmi guru kita semua. Jadi Syekh Fahmi cerita dengan kami. Guru beliau iaitu As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi, waktu mengaji orang yang lebih kurang macam yang lain juga. Tapi hebat beliau ada guru, dan bapa kepada guru beliau itu sakit, paralyzed di atas pembaringan. Tidak ada orang yang sanggup untuk serve bapa kepada guru beliau itu dengan kencingnya, dengan beraknya. Beliaulah yang serve, beliau yang sanggup. Sampai guru beliau ketika melihat As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi, dilihat dengan pandangan nadrah. Itu maksudnya nadrah, pandangan daripada guru. Madad itu daripada Allah, ilmu daripada Allah, barakah daripada Allah. Tapi ini nadrah, pandangan kasih sayang guru. Masya Allah, kasih sangat guru, memandangnya tak ada murid yang lain sanggup untuk kata ayah guru ini, melainkan beliau lihat selepas kewafatan gurunya apa yang terjadi. Siapa tidak kenal dengan As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi, itu namanya nadrah. Sebab itu waktu mengaji talaqi tuntut 3 perkara. 1 ilmu, yang kedua madad, yang ketiga nadrah. Satu lagi kisah nadrah. Habis kisah nadrah ni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pukul 12.30. Masih hidup orang ini. Dekat Surabaya. Saya sebut nama beliau, tidak mengapa sebab beliau tidak ada dalam majlis kita ni. Nama beliau adalah Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Orang Indonesia kan nama pelik-pelik lah. Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Beliau murid senior kepada As-Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Kisah ini diceritakan oleh anak murid kepada Sayyid Muhammad yang masih hidup sekarang dekat Kuching. Guru saya juga, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Attas. Guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi juga, tetapi Al-Maliki. Jangan bertukar. Yang cerita dengan saya ni guru saya di Kuching. Namanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Attas. Beliau cerita, kenapa Kiai Ihya Ulumuddin di Surabaya itu sangat
istimewa sekali di sisi Syed Muhammad Alawi. Nah, kenapa? Cerita ni agak ni sedikit. Semua dah makan dah ni? Belum. Kalau dah makan, alhamdulillah. Yang belum, jangan ingat cerita ni nanti. Cerita ni ingat dalam dewan saja, keluar nanti jangan diingat, ya. Kenapa? Kiai Ihya Ulumuddin itu mendapat tempat di hatinya Syed Muhammad Alawi, sehingga di mana pun beliau berada di dunia ini, kalau beliau di India ke, Turki ke, di mana-mana, malam Jumaat beliau akan telefon Kiai Ihya Ulumuddin. Setiap malam Jumaat dia akan call di mana pun. Mengapa beliau mendapat tempat sebegini? Dengar, kemudian jangan diingat cerita ni waktu makan. Lepas makan ingat balik. Syed Muhammad Alawi duduk dekat Makkah. Spesifik satu tempat namanya Rusaifah. Alhamdulillah saya sudah pergi 3 atau 4 kali saya sudah pergi situ. Dan saya sempat berjumpa dengan Syed Muhammad Alawi. Alhamdulillah. Saya sendiri sempat. Malam ni saya nak ijazahkan amalan beliau yang sangat mahal. Malam ni saya ijazahkan. Jadi beliau satu hari nak pergi ke Madinah, sebab memang itulah rutin beliau untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah beliau ada rumah di Madinah tu. Tetapi lama ditinggalkan. Bila lama ditinggalkan, tahu je lah siapa yang masuk di rumah tu. Manusia, bukan syaitan, manusia. Ketika beliau nak qada hajat, beliau nak qada hajat, tentulah masuk a small comfort room. Small comfort room. Dalam kurungan jamban. Sebab saya pernah pergi ke Filipina, saya tanya, where is the toilet? Dekat General Santos, ada dekat bahagian selatan Filipina. Waktu dulu mengaji, lama dah, cerita lama ni. Saya nak buang air, kecil. Saya tanya, where is the toilet? The toilet? Dia pun macam heran, toilet? Toilet? Saya pun, yes, toilet. You meant small comfort room? Saya pun, small comfort room? Dia duk main lagu tu. Seorang duk heran. Small comfort room? Dia seolah-olah tahu. Dalam kurungan jamban tu. You go straight away, turn right, turn left, and dia sebutlah direction, and you will find there, over there. Saya pun pergilah. Ini sah. Itulah jamban. Masya Allah, bila masuk dalam tu, mana ayo? Tisu je, tak ada air kat situ. Ya Allah. Dia sebutkan small comfort room tadi. Small, memang small. Room, memang room. Tapi tak comfort. Subhanallah. Jangan mengata orang Jumaat bulan Ramadan ni. So, saya pun batalkan niat saya lah. Habis cerita tu. Dia cerita ni pula. Ketika beliau nak qada hajat, pergi tengok tandas, subhanallah, jangan dibayang-bayang ni, bayangkan rumah dah lama ditinggalkan. Adalah bekas-bekas kat situ yang dibayangkan ya. Apa akan terjadi kalau dah lama sangat? Jangan dibayangkan. Dia akan jadi kering dan melekat dan jangan dibayangkan. Kiai Ihya Ulumuddin ni. Dan dibayangkan, ambil tangan beliau ni. Ni cerita daripada mulut Syed Muhammad di Kuching. Alawi Al-Attas. Dia ambil tangan ni. Diterkamnya benda tu. Yang dah kering-kering tadi diterkam dan dibuang. Syed Muhammad Alawi lihat beliau. Lihat. Itu namanya nazarah. Nazarah, pandangan. Jadi pandangan guru. Masya Allah, sampai sekarang beliau sangat dihormati. Dan Syed Muhammad Alawi dah meninggal, dah wafat, tapi Masya Allah sampai sekarang Kiai Ihya Ulumuddin ni menjadi ketua safwah pertubuhan anak-anak murid kepada Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Masya Allah. Itulah dia hadirin, ketika kita mengaji memang
Kadang-kadang orang tu mengaji sekejap saja, tapi ilmunya pekat. Banding dengan orang yang mengaji lama, tapi ilmunya taklah seberapa. Nah, adab tu memang termasuk. Tetapi kenapa? Termasuk elemen-elemen madat, barakah dengan nadrah tadi. Nadrah guru ni tadi. Nah, itu sangat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin lah untuk 10 minit lebih malam ni. Pukul 12.30 kita akan berhenti 12.40. Saya mohon maaf lah, mungkin yang dah ada rancangan nak balik awal ke apa semua sekali, minta maaf dengan Abang Haji lah, 10 minit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam berhenti kat mana semalam? 60? 63? 62? Taib. Malam esok, malam terakhir saya di sini. Malam esok, malam terakhir. Jadi kalau boleh datang hadir semuanya, walaupun demam, hadir. Sebab malam esok saya nak ijazahkan kitab ini. Ada sijil nantilah, jangan yang risau, ada sijil semua. So pesan kawan-kawan yang tak hadir ataupun yang dah balik malam ni, pesan malam esok ada sijil. Maksudnya tanda kita dah mengaji kitab ni, paling kurang sebahagiannya daripada saya. Sebab kitab ni guru kami yang punya. Jadi sana tuan-tuan dekat daripada saya terus kepada guru saya, dekat. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila aqal. Silakan siapa nak tanya. Perkara-perkara yang makruh dalam berpuasa. Sudah kan? Nombor 3. Banyak tidur di siang hari kerana dapat menghilangkan faedah puasa. Faedah puasa supaya berlapar, tapi banyak tidur, maka hilanglah sedikit-sedikit faedahnya itu. Boleh tidur, tidak mengapa, sebab Nabi sebut sumtus saim tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, wa naumuhu ibadatun. Tidurnya adalah ibadah. Silakan. Tetapi jangan terlalu banyak sangat. Kaedah menyebutkan ma tajawaza an haddihi in qalaba ila dhiddihi. Mana-mana yang lebih daripada hadnya, dia akan jadi hukum sebaliknya. Minum itu hukumnya harus, tapi kalau dah minum sampai 7 gelas, itu memudaratkan. Lihat television adalah harus. Tapi kalau more than 3 hours continuously, consecutively, boleh menjadikan haram. Begitu jugalah tidur dan sebagainya. Tadi petang sempat dengar di radio IKIM tentang seorang doktor daripada Mardi buat penyelidikan tentang makanan-makanan ni. Beliau katakan baru ini ke ataupun lama juga ada satu laporan tentang orang yang minum air kelapa tapi akhirnya dia macam mudarat. Dia minum air kelapa tapi mudarat. Air kelapa tu antara minuman yang terbaik, air kelapa tu. Dan air jus durian Belanda. Durian tapi Belanda. Itu bagus untuk kanser. Itu antara yang terbaik. Tapi minum air kelapa tadi memudaratkan. Rupanya orang tu minum 7 gelas air. 7 gelas air. So benda tu baik. Tapi kalau over the limitation boleh menyebabkan hukum sebaliknya. Memakai celak ketika puasa hukumnya adalah makruh. Malam tak mengapa. Celak yang terbaik namanya ithmid. Saya ada celak tu hari tu. Allah, sedap sekali tapi mahal harganya, Masya Allah. Celak yang terbaik, dia sejuk. Yang Kak Ajah pakai, adik-adik pakai, itu kadang-kadang celak yang biasa saja. Yang ithmid yang lagi pakai itu. Dekat sini. Alhamdulillah saya berkesempatan pergi ke Mesir di Masjid Sayyidina Al-Husain. Dekat bilik imam tu ada satu bilik khas yang menyimpan barang-barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami sempat, dan saya lihat kuhul ni tempat kayu yang Nabi akan letak kat situ untuk ambil celak tu, untuk letak kat situ. Itu namanya kuhul. 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu dia pakai untuk malam.
Hukumnya adalah makruh dan tidak membatalkan puasa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dapat membatalkan puasa. Pendapat kita lebih kuat. Pun begitu hadirin, jangan kita katakan, tolong diingat kembali. Dalam perkara-perkara yang melibatkan benda akidah, benda usul dengan benda furu'. Kalau benda furu' kunut, gerak jari, tarawih berapa rakaat, benda itu benda furu'. Dia hanya melibatkan dua sahaja. Ingat tak yang saya tulis kat sini ni? Satu, sawab. Yang kedua, khata'. Betul ataupun salah. Dua-dua dapat pahala. Tapi kalau melibatkan usul, itu melibatkan dua. Satu, haqqun. Yang kedua, batilun, batil. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan, kamu berkunut ya, sesat hang, tak. Dia yang sesat. Sebab dia tak boleh categorizekan. Ingat, bila-bila diingat. Sebelum nak bincang apapun, benda yang kita nak bincang ni kategori mana ni? Usul ke furu'? Kalau benda yang furu' dikatakan hang po sesat, ketahuilah bahawa dia yang sesat. Sebab kalau benda furu' hanya betul ataupun salah, that's all. Kalau betul dapat dua pahala, tak betul dapat satu pahala juga. Gitu Bismillahirrahmanirrahim. Memakai wangi-wangian. Saya teringat bila sebut wangi-wangian ni, saya teringat alkohol. Bila ingat alkohol, saya teringat guru saya Syekh Nuruddin ditanya orang, apa hukum pakai alkohol? Soalan ni ditanya dekat Mesir dulu. Saya dengar dalam CD 12 jam, tu yang jadi bukunya, soal jawab bersama Syekh Nuruddin, 400 soalan jawab bersama Syekh Nuruddin. Saya yang tulis tu. Saya rasa bangga kerana alhamdulillah itu khidmat kita kepada guru. Saya ingat betul-betul kata beliau, man khadam khudim. Man khadam khudim. Siapa yang menghadamkan dirinya pada gurunya, dia akan dikhadamkan oleh anak muridnya. Dulu beliau pernah jadi khadam, menulis buku tentang guru beliau. Siapa? Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Bila zaman beliau, anak murid beliau khidmat dengan beliau, termasuklah yang terlelap tidur ni. Khidmat dengan beliau. Satu kebanggaan kita bila kita khidmat dengan guru. Ingatlah hadirin, jangan ingat jasa baik kita pada orang, jangan diingat. Tetapi kenang dan ingat jasa baik orang pada kita. Ini kata-kata seorang wali Allah di Syria. Beliau tak ingat namanya, tapi termasuk di dalam wali abdal. Dekat Syria paling banyak wali. Dalam riwayat At-Tabarani, tidak berkumpul 40 orang, melainkan ada seorang wali. Jangan mengaku wali. Siapa mengaku wali, sah dia wali nikah. Wali betul tak? Sebab wali tak mengaku wali. Kata-kata beliau yang sangat terkesan, sampai sekarang saya ingat. Jangan ingat jasa baik kita pada orang, jangan ingat. Tapi jangan dilupakan jasa baik orang pada kita. Syekh Nuruddin ditanya, Syekh, kesimpulan saja, apa hukum pakai alkohol? Sebab ada ustaz kata boleh, ada kata tak boleh. Dalam Islam, bukankah kita disuruh untuk berwangi-wangian? Itu soalan dia. Saya suka juga dengar. Syekh Nuruddin jawab macam mana? Tengok orang bijak hukum. Ini hukum alkohol tadi. Apa hukum pakai alkohol? Ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh. Sedangkan kita disuruh untuk berwangi-wangian. Tengok cerdiknya guru kita. Beliau katakan, ya, memang kita disuruh untuk berwangi-wangian, tapi bukan beralkohol-alkoholan. Tak faham. Wangi-wangian. Ingat minyak wangi lelaki. Minyak lelaki, minyak wangi lelaki, sunat kurang warna tapi bau kuat. Ini, kuat bau ni tu tak boleh bagi dengan orang sembarang ni. Sebab mahal. Gula je. Bukan ini. Ingat muslimat. Sunat minyak wangi kuat warna tapi kurang bau. Ulang balik, yang muslimin
kurang warna tapi kuat bau. Yang terbaik al-misk. Al-misk. Nah, itu yang terbaik. Muslimat, kuat warna tapi kurang bau. Baik. Ketika pakai ini jangan lupa doa. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Itu namanya tafaul. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Ya Allah, seperti mana harumnya bau ni, wangi ni, bagilah kami juga di akhirat nanti tempat yang sangat harum baunya. Kat mana tu? Syurga. Sebab tu kalau pakai minyak wangi, niatkan benda tu. Mendengarkan muzik, walaupun muzik nasyid, jangan terlalu banyak. Menonton televisyen. Sebab tu kitab ni kitab contemporary baru ni. Ini bukan kitab lama ni. Zaman dulu mana ada televisyen. Menonton televisyen dan lain-lain. Jika melakukan hal-hal tersebut ketika berpuasa, hukumnya adalah makruh dan disunatkan jika ingin menggunakan minyak wangi, waktunya adalah sebelum fajar atau setelah terbenamnya matahari. Jangan waktu setelah fajar, hukumnya makruh. Bersiwak setelah zawal, azan zuhur. Sebelum tu tidak mengapa. Ini namanya siwak. Ini namanya siwak ya. Saya tengok antara guru saya yang tak pernah tinggal siwak ni. Satu Syekh Fahmi Zamzam. Tak pernah tinggal. Saya beberapa kali menemani beliau dalam perjalanan menuju ke R&R. Selepas makan pun dia gosok ni juga. Biasa orang pakainya waktu solat kan. Hadirin, ada rahsia untuk kita gandakan pahala solat tarawih kita. Dia beza dengan orang. 20 rakaat, 20 rakaat. Tapi bezanya apa? Satu, setiap kali nak solat pakai siwak. Setiap kali nak solat. Sebab dalam hadis kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, Syekh Abdul Samad Al-Falibani sebutkan hadis ini dalam kitab beliau. Salatun bis-siwaki khairun min 70 salatan bighairi siwak. Satu solat pakai siwak, maksudnya sebelum solat tadi 2 rakaat siwak dulu. Itu lebih afdal daripada 70 solat tidak pakai siwak. Bayangkan. Ni kena adalah beli nanti. Kalau segan pakai yang panjang macam ni, potongkan biar jadi kemetot macam ni. Supaya dia tak nampak dekat sini. Kalau takut yang ini, bila sujud nanti terjatuh, kena ke orang sebelah. Ini pula kena kat hidung dia. Kalau segan yang itu, beli casing, dia ada casing dia tu. Ada casing dia. Satu. Yang kedua, pakai serban. Perempuan janganlah pakai serban. Tidak semua sunnah Nabi yang perempuan kena ikut juga. Tak semestinya. Kami inilah pakai serban. Sebab salatun bil amamati khairun min 70 salatan bighairi amamah. Sembahyang pakai serban itu lebih baik daripada solat yang tidak pakai serban. Nanti saya sebut je ni. Memang sembahyang kita sama 20 rakaat, tapi tak sama. Tambah satu lagi. Orang yang menazarkan solat tarawihnya itu dinazarkan. Ini jangan sebarang kalau tak tahu hukum yang buat. Tapi saya sebut ini pendapat beberapa ulama Yaman. Solat tarawih itu dinazarkan. Usalli sunat tarawih raka'ataini manzuratan ma'muman lillahi ta'ala. Kerana ada sebabnya lah. Saya tak nak sebut kat sini, takut tak faham lah. Saya dah sebut kat sini hari tu ni. Masya Allah, tengok. Itu orang tahu hukum tu. Orang tahu hukum, beza yang lain. Tambah juga contoh kita baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Datuk Haruddin Almarhum pesan kita, kalau baca ayatul kursi, bacalah dengan berapa waqaf? 9 waqaf. Sebab dia ada rahsia, ada kunci dia. Yang 9 tu boleh juga digunakan untuk merawat orang sakit. Boleh juga dengan 9 tu tadi digunakan untuk melembutkan hati orang. Saya buat macam ni melembutkan hati orang ni sebab ada caranya ni. Ini jangan minta dengan saya ilmu ni. Takut nanti dibuat kepada saya pula. Guru saya kata, salah satu cara untuk melembutkan hati orang dengan baca ayatul kursi, 9 waqaf, dan kita picit hatinya, hati orang itu.
Guru saya pesan dua perkara. Satu, ketika kamu dapat ijazah ini, hendaklah kamu janji dengan saya, jangan buat melainkan untuk perkara yang baik sahaja. Khair, semua janji. Yang kedua, jangan buat kat saya, kata Tok Guru tu. Nakal guru saya tu. Lepas dia bagi kat kami ni, dia kata, saya ilmu terbang tu tak adalah ilmu terbang. Tapi kalau kamu nak dapat ilmu terbang, beli tiket. Subhanallah. Syekh Nuruddin antara guru beliau adalah Syekh Abdullah Al-Lahji. Syekh Abdullah Al-Lahji. Inilah antara guru beliau yang suka berselawat, yang suka berjenaka. Sebab itu, memang kita lihat Tok Guru tu serius sahaja. Tapi ada juga kita lihat guru tu suka santai-santai. Jadi, itulah syukurlah kita dapat guru macam tu kan. Biar ada banyak pelbagai. Taklah semua, kenapa guru ni serius sangat ni? Ya Allah, Islam tak mengajar supaya kita jadi. Jangan komen guru, jangan. Guru ni pula, sejak. Weh, ini hadha lara ini. Jangan. Sebab ada sebab-sebab tu. Sebab itu dalam Islam ada dua perkara. Satu, ulama katakan Syiddatu bin Umar wa Rukhasu bin Abbas. Dikenal ada dalam masyarakat. Syiddatu bin Umar, tegasnya Ibnu Umar. Kenapa? Sebab ayah beliau adalah siapa? Sayyidina Umar. Ibnu Umar, siapa ayah beliau? Umar. Orang panggil saya Ibnu Jol. Saya Ibnu Jol. Siapa nama pak saya? Siapa nama pak ustaz? Walhal nama saya panggilan. Ada orang pernah panggil saya Ibnu Jol. Ibnu Jol maksudnya anak lelaki Jol. Siapa nama bapak dia? Haji Jol, apa lagi? Haji Jol. Cuma anak tadi, mungkin namanya Muhadar, mungkinnya nama apa kan? Masya Allah. Dah habis masa ni. Saya baca yang ini, kemudian saya jawab soalan. Kita berhenti untuk malam ni. Mohon maaf, silap saya juga. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincang ini dapat manfaat. Lepas saya baca ni, saya ijazahkan amalan yang tadi tu, kemudian soal jawab. Lepas tu kita minum Milo masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiwak setelah zawal azan hadirin. Selalu pakai. Selalu pakai. Kalau tak pandai pakai burus gigi, tak mengapa, sama. Hukumnya sama. Maksudnya, pahalanya sama. Tapi afdalnya lebih afdal ini. Lebih afdal ini. Ini ada cerita juga ni, bila masa tak cukup. Cerita anak murid Syekh Nuruddin ketika berdakwah. Ni. Tak payah cerita. Tapi cerita sikit. Tapi cerita ni bukan berkenaan dengan anak murid Syekh Nuruddin. Kesian dengan budak terkejut. Malam esok saya cerita fadilat pakai ini. Betul-betul berlaku anak murid Syekh Nuruddin. Tapi ini cerita lain. Dalam peperangan akan ada orang yang jadi mata-mata kan. Tujuannya apa? Dia akan lihat, dia akan tengok, meneliti berapa ekor unta yang dibawa oleh kumpulan itu, berapa ketumbukan itu, berapa ekor unta dibawa. Bukan ekor unta tu, bukan unta betul. Sebab kalau dia bawa seekor unta, bermakna para jurid ada 100 orang. Sebab seekor unta dimakan oleh 100 orang. Kalau 50 darab 500 lah. Gitu. Apa yang berlaku? Tentera kafir ni dia lihat orang Islam dan dia perhatikan orang Islam ketika nak solat. Lalu masing-masing pergi dekat pokok dan diambil pedang, dicantas ranting-ranting dan dibuatnya kayu, kemudian dibuatnya macam ni. Dibuatnya macam ni kayu tadi tu. Kecil-kecil macam ni dibuat macam ni. Dia pun terus lari dengan ketua dia. Dia kata, jangan kamu berani dengan pasukan itu. Sebab dia lihat orang Islam buat macam ni, kayu, buat macam ni.
dia pun khabarkan report pada ketua dia, jangan kamu berani dengan tentera ini. Bukan sahaja makanan dimakannya, pokok kayu pun dimakannya. Walhal sebenarnya mereka bersiwak. Mereka bersiwak. Nah, itu satu hikmah. Hikmah yang kedua, nama Syekh Nuruddin, saya cerita malam esok. Nah, bersiwak setelah zawal, azan lohar. Ketika berpuasa, wajib atau sunat. Hukumnya adalah makruh kerana dapat menghilangkan aroma bau yang telah berubah kerana sebab berpuasa. Bau mulut tu adalah harum di sisi Allah. Sebab itu hukumnya makruh. Dan hukum ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk." Rawahu al-Bukhari. Dan demi zat yang memiliki jiwaku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tengok, guru kita belajar dengan Habib Zain. Habib Zain adalah Al-Ash'ari. Al-Ash'ari. Orang Ash'ariyah ketika sampai kepada ayat-ayat khabar, sifat-sifat khabariyah tentang tangan, muka Allah, tentang jari-jari, tak diterjemah dengan makna yang asal. Nah, itu namanya apa? Namanya ta'wil. Kerana itu hadirin, jangan diterjemah dengan makna yang asal. Sebab kita tak tahu apa murad, apa maksudnya itu. Yadullahi fawqa aydihim. Terjemah saja yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Sebab apa kita tak tahu. Cerita ni panjang, nanti mengaji sifat 20 di sini. Sebab tak boleh, semalam saya pesan, jangan berbicara tentang ayat mutasyabihat kalau belum khatam lagi jirim dengan arat. Khatam dulu jirim dengan arat, barulah boleh. Ada guru-guru kita terjemah tangan Allah di atas tangan mereka. Fine, tak mengapa. Sebab mereka telah faham ketika menyebut tangan itu maksudnya yad sifatan, bukan yad ainan. Kalau yad sifatan, tangan dalam maksud sifat, maksudnya yang menguasai. Sebab mereka dah khatam jirim dengan arat. Orang-orang yang tak pernah mengaji ini, tangan kerana Allah sebut tangan begitu, sebab dia tak mengaji jirim dengan arat. Akhirnya dia mengatakan Allah ada tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Tangan Allah tangan tu adalah, tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Allah possesses, Allah got hands, but the hands of God is not resemble as what we possess. Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tak seperti mata manusia. Orang sebegini akidahnya akidah fasik dan akidah ahlul bid'ah. Orang sebegini, jaga-jaga hadirin. Saya ada buat nota ni dalam buku pengajian sifat 20 yang kita belajar setiap hari Rabu dekat sini. Sampai ada ke lapangan hadirlah. Sebab penting, akidah ni penting. Mohon maaf ya, ustaz-ustaz sekalipun, ustazah-ustazah sekalipun, mohon maaf. Kadang-kadang tak lumat juga benda ni. Akhirnya dikata apa? Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak seperti tangan manusia. Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tak seperti mata manusia. Walhal, itulah sebabnya kita mengaji sifat 20, ada satu sifat namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 itu. Sifat itu kenapa disebut ma'ani? Yarhamukallah. Sebab itulah betul-betul sifat. Sebab ma'ani berasal dari perkataan makna. Makna tu maksudnya sifat. Jadi kalau kita cerita zat lawannya sifat. Maksud lain sifat ini adalah makna. Jadi ma'ani adalah sifat-sifat. Jadi sifat-sifat, maksudnya sifat yang betul-betul sifat bagi Allah. Adapun nafsi itu bukan sifat yang betul bagi Allah bermaksud. Dia hanya menceritakan tentang zat saja, tapi bukan sifat yang betul. Sama juga dengan salbiyah. Dia bukan menceritakan tentang sifat Allah, tapi menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat yang betul-betul ada dirinya, wujudi, bukan thubuti, bukan tahakkuk, hanya 7 sahaja, yaitu qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Oleh kerana hanya inilah sifat yang wujudi, betul-betul ada pada Allah, sifat inilah yang ada ta'alluq. Kecuali sifat hayah,
Panjang ceritanya, nah, masa pun dah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya habiskan ni dulu. Walladhi nafsi, na'am, dan demi zat yang memiliki jiwaku, iaitu Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aroma, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah dari aroma minyak kasturi. Sebab tu kalau puasa jangan hembus-hembus kat muka orang. Kenapa ni hembus-hembus? Ya akhi, la khalufu fami shaim atyamu indallahi miril misk. Kamu tak tahu ke? Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Hembus lagi. Masya Allah. Dia tak tahu orang ni pun mengaji talaqi juga kitab yang sama. Ya akhi, hadza indallah, di sisi Allah, mu indi, bukan di sisiku. Dia pandai sama-sama bahasa Arab, main-main, Masya Allah. Sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi, hadirin, Imam Nawawi adalah ashabul wujuh. Beliau kalau berfatwa kita ambil pendapat beliau, tapi unik sedikit. Dalam babnya kita tak ambil pendapat beliau. Sebab beliau katakan bersiwak setelah adzan lahar ketika puasa wajib atau sunat hukumnya adalah tidak makruh. Ada ilah dia. Kenapa beliau kata tidak makruh? Beliau mengikut pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi katakan tak makruh. Kenapa tidak makruh? Sebab yang salah bukan mulut. Sebab itu tak salah kita gosok mulut, yang salah perut. Jangan salahkan mulut, tapi salahkan perut. Kenapa? Bila perut kosong, gas tu naik atas. Gas naik atas, dia keluar kat mulut, Allahu Akbar, baunya, ya Allah. Nah, bukan not the fault of mouth, bukan ni. Sebab tu tak salah kita gosok. Gitu nah. Tapi dalam ilmu mulut ni, dalam ilmu bau mulutnya, seseorang akan berbau mulutnya, dalam kurungan bau busuk. Seseorang akan berbau mulutnya dalam kurungan bau busuk. Kadang-kadang pukul 1 tepat halang-halang. Seseorang akan berbau mulutnya bau busuk kalau dua keadaan. Satu, terlalu banyak bercakap, busuk bau mulutnya. Yang kedua, terlalu banyak diam. Busuk juga. Sebab itu paling busuk ketika diam bila? Selepas tidur. Sebab kita tidur kan tak bercakap. Masya Allah. Karena itu hadirin, tambah air liur lagi lah. Kalau air liur kuning-kuning pula tu, air liur kalau datang daripada mulut tak batal. Puasa ni solat tapi wuduk. Tapi kalau dia datang daripada perut yang kuning-kuning tu, yang bau busuk tu, itu hukumnya batal. Kalau tidur sekejap kan, lihat bersih ya. Itu daripada mulut. Puasa jangan buat ni saja ya. Ini mengantuk ni. Okey, tapi Allah, itu batal sebab dia datang daripada perut. Kuning-kuning kadang-kadang. Dalam kitab Lataiful Ma'arif ada satu kisah di situ. Apa? Nabi Musa alaihi salam asalnya akan bermunajat kepada Allah setelah 30 hari. Apa yang berlaku? Nabi Musa cuci mulut baginda pada hari yang ke-30, lalu Allah bagi tahu kepada Nabi Musa melalui malaikat, ya Musa, summa ashran, kamu didenda. Kamu didenda sebab kamu berpuasa tadi sepatutnya 30 hari saja, tapi kamu gosok gigi hari yang ke-30. Maka didenda oleh Allah summa ashran, berpuasa puasa lagi 10 hari. Amma ta'rif anna khalufa fami as-sa'imi atyamu indallahi min rihil misk. Wahai Musa, kamu tak tahu ke mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi? Sum ashran, puasa lagi 10. Sebab itu barulah Nabi Musa munajat kepada Allah, wa wa'adna Musa 40 lailan, 40. Sebab di sisi Allah ni sangat harum sekali. Saya ingat setakat ni dulu. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. Ini ijazah daripada guru kita. Saya dapat direct terus daripada Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Ikut saya Saya baca dulu. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ketika beliau ijazah kami, beliau baca 4 kali. Tuan-tuan ikut saya 3 kali sama-sama. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amallah paling kurang lepas solat 3 kali. Kemudian setiap hari itu beramallah banyak-banyak. Kenapa? Sekali kita baca tadi itu, sekali baca, pahalanya seumpama kita membaca 72,000 kali. Kenapa? Ya Allah, sekali kami baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagilah pahalanya fi kulli lamhatin, pada setiap kerdipan mata. Manusia berkedip mata 48,000 kali sehari. Wa nafasin, turun naik nafas. Manusia turun naik nafas 24,000 kali sehari. Campur dua tu berapa? 72,000 kali sehari. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab soalan, kita berhenti. Maaf, saya bertanya kemuskilan membakar kemenyan, gaharu, cendana sebagai wangian di dalam rumah. Ada pendapat yang mengatakan membakar kemenyan, gaharu, cendana adalah untuk menjamu jin kerana asap makanan jin. Apakah benar? Naam, saya pernah mendengar tu. Tetapi yang kita nak bukan asap tu, yang kita nak adalah baunya itu. Jadi kerana itu silakan. Mana-mana yang bau harum silakan sahaja. Itu bagus sekali sebab innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Innallaha tayyibun, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Mohon Ustaz bagi penjelasan dan apakah tujuan dan manfaat dengan membakar wangian di rumah. Tujuannya tadi itu. Malaikat suka pada yang wangi-wangi. Mungkin dikatakan tak boleh kerana jin suka yang asap. Kita bukan nak cerita asap tu, kita cerita yang wangi-wangi itu. Bagi pendapat saya wallahu a'lam, silakan. Tapi kalau takut dengan asap tu, jangan beli yang asap, beli yang kayu yang tak berasap. Apa dia kayu yang tak berasap? Asalkan wangi. Poin di situ adalah wangi. Bila wangi, malaikat hadir. Mengapakah imam masjid sering membacakan doa kunut pada permulaannya kuat yang kemudian perlahan makmum baca sendiri dan ada setengah imam baca kuat sampai habis? Mohon penjelasan mengapa. Baik. Dalam mazhab kita Syafi'i begini. Lebih baik kalau berjamaah, imam baca Allahumma hdina fi man hadait, makmum diam tetapi menyebut amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Senyap semua sekali termasuk imam. Kenapa? Jawapan. The first part of doa kunut itu adalah doa. Bila doa, kita aminkan saja. Fa innaka taqdi itu bukan doa, itu adalah puji-pujian. Seolah-olah imam bukan tuan sahaja nak memuji Allah, kami pun nak memuji Allah. Sebab itu imam senyap, kita pun baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ataupun imam baca kuat, kita pun baca. Memang itu ada dua-dua pendapat begitu. Tapi sangat elok yang kita amalkan di Malaysia sekarang. Dua-dua senyap paling elok. Sebab bagi kesempatan memuji dan kita dengar pujian itu. Kalau imam baca fa innaka taqdi wala, kita yang dengar bacaan imam, kita sendiri nanti terlapit suara itu. Sangat bagus di Malaysia. Kita pun baca. Barulah sama-sama wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dah jawab soalan Nina. Cuma satu sahaja. Ketika kunut nazilah berbeza sedikit. Kunut nazilah berbeza sedikit. Kaedahnya senang. Apabila doa, sebut amin. Apabila imam memuji Allah, ya Qahar, makmum jawab ya Allah. Ya Jabbar, ya Allah. Cuba kita praktik sekarang. Cuba. Bila saya baca doa, tuan-tuan sebut amin. Bila saya kata menyuruh Allah,
Ya Allah. Itu saja nah. Bila saya sebut nanti Ya Qahar, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Allah. Makmum nah, kalau rasa-rasa tak boleh nak jawab, miming je. Supaya kalau salah orang tak tahu nah. Cuba Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'alait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya baca doa qulun nazilah. Jawabnya, Allah ni doa ni. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum. Saya baca macam ni jangan makmum ikut juga belakang nanti. Ni saya memahami maknanya. Wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab. Tak, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab. So saya menyeru Allah, wahai Allah yang menurunkan kitab. Amin. Bukan, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab. Ya Allah. Wa ya hazimal ahzab. Ini doa. Ihzimhum wansurna alaihim. Itu tepat tu. Masya Allah. Oh, sekali saya praktik dah boleh. Tempat lain 3 kali ulang. Tahniahlah. Masya Allah, berkat mengaji sifat 20 dan berkat mengaji malam-malam macam ni dan lebih 1,5 jam. Hadirin, apa saya nak sebut tadi? Lupa saya. Jadi hilang. 6. Yang ini. Kita setiap malam akan kita berwitir dengan imam ya. Kalau imam baca Sabbihisma rabbikal a'la, jangan diwasal. Berhenti dulu. Sabbihisma rabbikal a'la, berhenti. Bagi kesempatan makmum dan imam bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la, jawab subhana rabbiyal a'la. Nah, amalkan setiap malam. Tolong siapa yang jadi imam dekat sini ataupun siapa yang jadi imam di rumah, dan contohnya kalau baca surah Al-A'la jangan diwasal. Itu makruh hukumnya. Hendaklah di waqaf untuk bagi kesempatan kita dan makmum bertasbih. Macam mana tasbih dia? Sabbihisma rabbikal a'la, berhenti, dengan slow kita jawab subhana rabbiyal a'la. Itu saja. Tak perlu bihamdi. Itu nanti waktu sujud. Sekarang buatnya satu tu je, yang lain jangan. Buatlah, saya jadi imam. Imam dan makmum sunat baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Cukup, jangan kata-kata subhana rabbiyal a'la. Cukup tu. Cantiklah tu. Dan jangan kuat. Kalau kuat, nanti dikhawatiri, dikatakan itu menjadi satu ayat. Cukup lah. Macam tadi, just nice. Jangan pula malam esok semangat. Di belakang imam pula tu. Imam pula baca surah tu, berhenti tang tu. Tapi dia tak main malam ni. 5 orang pula di belakang tu ni. Semangat ni. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Terus rukuk imam. Bagaimanakah caranya untuk menghalau memusnahkan ni? Bagaimanakah caranya untuk menghalau atau memulihkan daripada makhluk halus yang dihantar bagi tujuan sihir untuk tujuan menyakitkan keluarga tersebut? Apakah ayat Al-Quran dan kaedah amalan untuk memulihkannya? Memang ada Nanti tanya dengan orang yang pandai meruqyah. Meruqyah itu, ruqyah tu
sangat baik sekali. Saya tengok dalam kitab, dalam beg saya letak kitab. Hadirin, siapa yang ada kitab ni, dalam kitab ni ada amalan namanya Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi. Baca ini untuk pendinding daripada sihir. Nah, tapi kalau orang tu dah kena sihir, baca Ratib Al-Attas yang saya sebut tadi itu. Baca Ratib Al-Attas. Malam esok saya cerita macam mana caranya. Sebab kesian dah pukul 1 dah ni. Nah, malam esok saya akan cerita macam mana mengubat orang yang kena sihir. Ataupun badan dia dalam badan tu ada benda makhluk halus, dekat rumah dia pun ada penunggu, dengan cara Ratib Al-Attas. Malam esok saya cerita. Nah, insya-Allah. Saya habiskan ni dulu soalan ni. Adakah cukup dengan hanya sujud sahwi untuk menggantikan rukun yang tertinggal disebabkan terlupa semasa dalam solat? Tak cukup. Dia kena gantikan dulu mana-mana yang tertinggal itu, barulah sunat sujud sahwi. Saya solat tarawih, dia bukan tarawih tapi tarawih. Tarawih. Nah, sebab ia berasal dari perkataan istirahat ataupun rahatun. 8 rakaat bersama imam di surau A. Lepas tu sambung solat witir bersama imam di Masjid Negeri. Dapat tak saya faedah beramal sepanjang malam? Bijak juga soalan ni. Sebab yang katanya bersama dengan imam, hadis daripada Imam An-Nasa'i, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesungguhnya siapa yang boleh bersama dengan imam sampai imam balik. Zahir hadis ni tak dapat. Sebab qama di situ adalah solat tarawih. Hendaklah dia solat tarawih bersama imam yang asal, bukan imam di tempat baru. Zahir hadis ni. Nah, bijak juga soalan ni. Mujur saya ingat hadis tu. Jawapannya ialah zahirnya tak dapat. Tapi urusan pahala ni serah pada Allah. Serah pada Allah. Nah? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita hendak mengetahui jawapan dari hasil istikharah yang kita lakukan, dan bagaimana nak yakinkan pilihan tersebut sekiranya kita masih ragu-ragu. Begini, istikharah itu dibuat dengan hati yang bening, hati yang kosong. Jangan terkesan dengan psikologi. Kalau kita selalu ingat orang tu, memang akan dapat orang tu lah dalam mimpi kita ataupun dalam tidur kita. Nah, dia mesti kosong semua sekali. Barulah kita buat istikharah. Ada cara istikharahnya tu. Yang terbaik hari Khamis. Yang terbaik sebab Khamis malam Jumaat. Sebab Khamis tu berpuasa, malam Jumaat tu kita buat istikharah, dan istikharah yang terbaik buat selepas solat Isya. Kemudian jangan bercakap lepas tu. Memang sebenarnya siapa yang solat witir, makruh bercakap selepas solat witir. Nah, ni banyak cakap ni lepas solat witir ni. Nah, nak buat macam mana? Dah mengajar kat rumah lah maksudnya. Paling bagus lepas solat witir, dia tidur insya-Allah. Macam mana? Ni pesan guru saya, Syekh Nuruddin. Mohon maaf, Syekh Fahmi Zamzam. Beliau katakan, selalunya tanda isyarat yang pertama itu yang betul. Mohon maaf, Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin. Tak, Syekh Fahmi. Itu kesan tidur lah ni. Kesan tidur tadi. Syukur Sa'khairul telefon. Allah, Sa'khairul, Allah, 11.30. Saya syukur sangat-sangat malam ni. Dapat juga saya hadir. Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi, yakin Syekh Fahmi. Beliau katakan, kalau dapat isyarat yang pertama, itulah dia. Itulah dia, selalunya itu. Sebab kita memang pasrah betul-betul. Kita, ya Allah, serah pada Allah. Memang betul-betul kita berpuasa, ikhlas, solat dan sebagainya, tidak dengan jaga adab sampai bersalawat, semua tidak. Masuk dia punya tanda tu, selalunya itu yang betul. Yang kedua, tak berapa nak betul. Sebab takut ada perasaan tak yakin. Bila ada isyarat tadi kan, dia mari, ya ke?
Ya ke? Ilmu yoko tu. Ilmu yoko tu. Ya ke? Walhal Allah dah bagi isyarat, dia pun buat malam esok. Kena Pak Haji lain. Hadirin. Nah, wallahu a'lam, selalunya yang betul satu, yang pertama tu. Wal tak semestinya. Buat lagi 2-3 kali. Selalunya yang pertama tu betul, selalunya. Jangan buat 2 kali. Buat 3 kali. Buat 3 kali. Sebab yang kedua tu selalunya yoko tu. Yoko. Walau Allah dah bagi, dah nampak. Ada ke patut dipersoalkan lagi? Yoko. Buat 3 kali, jangan buat 2 kali. Apa pandangan Ustaz tentang istikharah Al-Quran? Yang tanya ni lelaki ke perempuan ni? Kalau ikut tulisan ni, pertengahan ni. Dia ada orang bertanya bijak. Sebab dia tahu. Memang ada satu ilmu istikharah dengan Quran. Tapi oleh kerana kita live ni, saya tak boleh bagi. Dia boleh, kalau nak duit RM10, ayam putih sekok. Khurafat. Tak. Boleh insya-Allah, siapa yang nak personal lah. Memang ada. Memang kita kalau buka Quran tu memang ada istikharah dengan Quran. Ada istikharah dengan solat kan. Satu lagi istisyarah, bermesyuarat dengan mak ayah, tok guru, itu nama istisyarah. Tapi satu lagi istikharah dengan Quran. Bila kita buka, dia ada tandanya tu. Malam ni malam kedua tak akhir kan. Tak mengapalah, saya bagi tahu insya-Allah saya ada ilmu tu. Saya tak sembunyikan, insya-Allah ada. Tapi guru kita pesan jangan bagi sebarang orang. Jadi siapa yang tanya ni lah, siapa yang nak berhajat tu boleh. Tak ada, jangan risau, tak ada duit RM10 ayam putih seekor dah. Kalau nak 2 ekor. Nak juga. Tak, gurau saja gurau. InsyaAllah ada setiap guru tu. Mungkin ada, mungkin berbeza sedikit. Tapi yang namanya Quran itu kan sangat barakah, Masya Allah. Ini pun datang daripada guru kita juga. Amalannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi sebab benda ni saya pun dah rasa bersalah dah. Lebih sangat dah ni. Tengoklah malam esok. Kalau saya nak syarah, saya syarahkan. Kalau tidak, yang tanya tadi boleh datang jumpalah. Personal. Wassallallahu ta'ala wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Malam esok, malam terakhir saya. Kalau boleh hadirlah. Dan insya-Allah malam esok saya usaha tak tidur. Insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.